Yang ini kiriman daripada Syah Putra. Kata beliau, selamat tengah malam kepada Casey dan juga peminat rancangan Misteri Jam 12. Syam pernah mengalami satu peristiwa ketika menjalani perkhidmatan negara di CDA. CDA ini adalah tempat Civil Defence dipanggil Civil Defence Academy yang terletak di Jalan Bahar. Dan untuk pengetahuan semua yang mungkin yang tak tahu, CDA ni terletak betul-betul tepi pusara. Jadi pagar yang paling hujung dekat CDA ni, pagar yang paling hujung, selepas pagar tu dah masuk tapak tanah perkuburan. Dekat tapak tanah perkuburan boleh nampak yang mana sebelah belakang pagar ni, satu boleh nampak kubur. Kubur yang kita nampak adalah kubur bangsa Hindu ataupun beragama Hindu. Dan kawasan kubur tu biasa waktu malam memang tidak ada cahaya lampu, memang gelap sangat-sangat. Saya bertugas sebagai provos pada suatu malam. Provos kalau bekerja pada waktu malam, kita ada guard duty, kita juga ada sentry yang kita kena buat rondaan. Rondaan yang dilakukan oleh Syah Putra pada waktu malam, daripada guard house yang dia duduk ni, dia kena keluar jalan mengikut laluan, iaitu pagar kawasan CDA. Jadi kita lazimnya melakukan rondaan ini berdua. Jadi pada malam tu memang tak cukup orang dan ada kerja-kerja yang lain harus dilakukan sebab pada pagi hari itu ada audit. Jadi seorang saja dibenarkan untuk buat rondaan. Nak tak nak kena buat kisi. Dan inilah kisah Syah Putra di CDA, Civil Defence Academy. Jadi Syah Putra kata beliau buat rondaan seorang diri, berjalan daripada satu sudut ke satu sudut sampailah dekat bahagian belakang CD. Untuk pengetahuan KC, bahagian belakang tu tempat driver, di mana di kawasan itu mereka akan letakkan kenderaan-kenderaan. Dan situ di belakang tu memang gelap. Waktu tu masih belum dipasang lampu lagi. Sekarang kalau pergi dekat belakang tu terang, dah pasang spotlight dah. Tapi pada waktu saya menjalani perkhidmatan negara, tempat tu memang gelap. Jadi bila sampai dekat belakang, saya ingat lagi, situ banyak tau kenderaan yang diletakkan, lori-lori, bas yang parking dekat kawasan belakang CDA. Saya nampak ada orang lari ke sini. Dan orang yang lari ni adalah seorang perempuan. Dia lari, kemudian dia masuk di celah antara sebuah lori dan sebuah lori yang lain. Jadi saya terperanjat tau sebenarnya bila ternampak. Saya pun pergilah ke arah lori tu dan saya cari kiri kanan, gunakan lampu suluh, tengok tak jumpa. Mana ni pergi ni? Tadi nampak dengan jelas dari jarak jauh, walaupun gelap, nampak susuk tubuh orang lari dan masuk di celah antara lori dan lori yang lain. Pendengar Ria 897, kata Syah Putra, bila dah cari tak jumpa, tiba-tiba kisi angin tiup, terus bau harum sangat. Wanginya membuat saya meremang tau. Saya pun rasa macam, alamak, mesti ada benda tak kena. Mesti aku tak nampak sesuatu yang tak sepatutnya aku nampak. Batalkan niat untuk mencari dan terus berjalan kisi. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12, daripada tempat yang lori itu saya berjalan, dahlah bau harum dan wangi. Kemudian kedengaran kisi suara wanita menangis. Bayangkan, wanita menangis pada malam hari dekat kawasan CDA, iaitu Civil Defence Academy di Jalan Bahar, di tepi tapak tanah perkuburan Hindu.
saya dengar bunyi suara perempuan menangis. Dan suara ni seolah-olah mengikori saya tau. Kemana saya pergi, dari satu sudut jalan belakang, pusing, benda ni macam ikut. Dan yang menakutkan sangat-sangat. Yang menakutkan, suara ni mula-mula kuat. Tapi makin lama, makin perlahan. Tetapi walaupun perlahan, saya sedar yang suara ni makin jauh, tetapi tetap masih saya boleh dengar. Pendengar Misteri Jam 12. Saya teringat kata-kata nenek saya. Kalau dengar suara mengilai, suara perempuan menangis pada waktu malam, semakin jauh, maknanya semakin dekat. Jadi saya pun tak naklah cerita panjang. Dengan segera saya pusing dan terus pendengar Ria 897 sampai dekat guard house. Saya masuk ke dalam guard house tu balik dalam keadaan terperanjat sangat-sangat. Kemudian apa yang berlaku? Salah seorang daripada encik saya datang dan menegur saya sebab saya duduk tak layan orang. Dah lebih kurang 10 minit saya duduk, seolah-olah saya mengelamun tau, tengah fikirkan sesuatu. Encik tu datang, encik tu berdiri depan saya dan tanya, Syah, kau okey tak? Syah. Oi, Syah, dia tepuk saya baru saya tersadar tau. Awak okey tak? Encik, saya okey, cik. Tak apa, awak pergi berehat jap. Encik saya benarkan saya berehat. Saya pun duduklah di tepi. Dan encik saya datang, berikan saya segelas air putih. Katanya, minum ni, baca bismillah dan selawat, dan sapu dekat muka sikit. Ambil air, baca dan selawat, sapu dekat muka. Rupa-rupanya Casey, benda tu ikut saya. Ikut. Jadi bila dia ikut, semakin dekat, semakin semangat saya ni ditarik. Dan saya terus macam hilang kawalan. Itulah peristiwa, pengalaman yang saya tak dapat lupakan ketika menjalani perkhidmatan negara di kem Jalan Bahar. Itu kisah dalam Misteri Jam 12. Saudara pendengar Ria 897. Saya nak berkongsi kisah seterusnya ini. Ini adalah satu peristiwa yang diketengahkan oleh seorang pendengar. Ingat, setiap kisah yang anda dengar dalam rancangan Misteri Jam 12, benar ataupun tidak, anggaplah semua hanya sekadar hiburan. Yang ini daripada pendengar kita. Saya pernah, ini bukan di sini tapi di seberang. Saya tak nak bilang seberang mana. Seberang Malaysia ke, seberang Indonesia ke, seberang Brunei ke, Australia ke. Tapi kata beliau, saya pernah berminat sebenarnya nak jadi seorang penyanyi satu ketika dahulu. Dan saya pernah mencari seorang guru vokal untuk mengajar saya menyanyi. Jadi pada mulanya guru vokal ni nampak macam okey lah. Dia ada pengalaman dan cara dia mengajar tu pun macam guru-guru vokal yang lain lah. Jadi dipendekkan cerita, setelah lebih kurang datang dalam 5-6 sesi latihan vokal dengan guru vokal ni, bila semua dah pulang, dia pernah bertanya pada saya. Katanya nak tak belajar nyanyian vokal lebih dalam lagi dan jadikan suara lebih sedap. Jadi saya tanya pada dia, macam mana? Tapi nak kena setuju dulu lah. Ini bukan cara yang biasa dilakukan orang. Ini adalah cara-cara yang lain, yang alternatif. Jadi saya pun rasa macam nak tahu dan saya tanya lagi, tapi betul ke suara lepas ni lebih sedap? Katanya ini adalah rahsia, tak semua orang saya akan hampiri dan saya akan sarankan untuk mendapatkan khidmat alternatif bagi menaikkan mutu suara. Jadi okeylah, saya pun kata okey dan dipendekkan cerita. Rupa-rupanya dia bawa saya jumpa dengan seorang bomoh. Kata beliau, bomoh ni dah pun bantu beberapa orang artis untuk menjaga suara. Kata orang, saya pun tak percayalah. Saya pun tak nak tanya kenapa, siapa dan sebagainya.
Tapi apa yang berlaku, Bomoh ni memberi saya sejenis minuman. Minuman ini bukan macam air, dia adalah sejenis minyak. Saya harus minum minyak ni sampai habis, tapi bukan setiap hari. Ada waktu-waktu tertentu hanya ketika bulan mengambang, dan ada juga makanan-makanan yang saya pantang tak boleh makan, kata beliau di sini. Jadi saya kena ikut pantang ni. Selama minyak ni masih ada, selama itulah pantang harus saya patuhi. Selepas itu, dah boleh teruskan kehidupan seperti biasa. Pendengar Misteri Jam 12, pada mulanya semangat. Ya, nak cuba buat untuk beberapa sekian waktu, okey. Sampaikan pada satu tahap, saya dah tak boleh tahan. Kerana ritual ni memakan masa. Ritual ini menghalang saya daripada makan makanan tertentu. Sampaikan saya terpaksa batalkan ritual. Dan akhirnya, katanya di sini, Casey percaya ataupun tidak, suara saya dulu macam suara biasa. Bila bercakap, bertutur macam suara orang biasa. Tapi bila saya langgar pantang, saya jumpa balik dengan tukang ubat ni, dia kata dia tak boleh tolong sebab saya degil dan saya langgar pantang. Sekarang suara saya besar dan serak garau. Ini adalah satu suara yang mana saya tak nak. Tetapi saya dah miliki suara yang besar, serak dan garau. Dan saya langsung tak boleh menyanyi. Setiap kali saya cuba menyanyi, saya akan terbatuk-batuk tanpa henti. Saya cuba lagi menyanyi, saya akan batuk-batuk-batuk. Kadang-kadang melirit batuk saya untuk beberapa minit. Dah jumpa doktor periksa kerongkong saya, periksa tekak saya, tidak ada apa-apa penyakit. Doktor pun rasa pelik. Macam mana suara saya boleh jadi macam garau dan serak-serak. Sampai sekarang kisi keadaan saya. Menyesal saya mengambil kononnya rawatan alternatif, khususnya untuk menambah mutu pada suara saya. Ada daripada Sulastri berkongsi pengalaman Casey. Tempoh hari saya naik MRT di salah sebuah, saya sebutkan boleh lah, di stesen MRT Bukit Batok. Jadi saya ni naik last train. Apa yang berlaku bila saya MRT datang, saya pun masuklah dalam train tersebut menuju ke arah Tua Payoh. Dan kata Sulastri, bila masuk dalam train tu, saya berdiri di pintu A, cakaplah. Jadi pintu sebelah kiri saya ni ada seorang perempuan sedang berdiri. Saya masuk sama-sama dengan dia. Apabila saya belok ke arah dia, saya tengok perempuan tu dah tak ada kisi. Saya hairan. Mata saya berkeliaran cari belakang saya. Kalau belakang, mesti dia jalan tepi saya. Saya tengok depan, langsung tak ada orang. Gerabak tu kosong langsung. Naik seram dan takut. Akhirnya nak duduk sorang-sorang, tak berani. Saya jalan sampailah gerabak yang ada orang. Saya duduklah gerabak tu. Terima kasih, Sulastri. Dan yang ini datangnya daripada Suhana. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Su, ada kisah pengalaman misteri yang Su nak ketengahkan ini. Kata Su dengan suami sekarang ini tinggal di rumah kakak ipar untuk sementara waktu. Sedang rumah ni renovate lah. Sebenarnya Su dengan suami boleh duduk dalam rumah tu ketika pihak syarikat renovasi menjalankan kerja-kerja renovasi. Tapi kata Su, oleh kerana suami ni tak boleh kena habuk sedikit. Kalau kena, dia akan sakit bersin tak habis-habis, terpaksa tinggal rumah kakaknya, iaitu kakak ipar Su lah. Jadi bila duduk dalam rumah kakak ipar ni, Casey, Su rasa macam ada benda yang tak kena. Antaranya bukan apa, Casey. Kakak ipar dengan abang ipar ni, mereka dua suami isteri. Tak nak tuduh, tapi sejauh ini tak pernah lihat pun mereka dirikan solat. Yang hairannya bila tanya ada sejadah, kakak ipar kasih kain. Dia kata ni buat sejadah. Hairan betul. Nak tanya, yalah takut nanti orang marah ke, tak sedap hati, tak apalah. Tanya kiblat mana, dia main tunjuk. Hati ni kata macam tak sedap. Jadi biksu katanya pulang ke rumah, ambil sejadah yang ada kompas untuk cari arah kiblat. Casey bila suami keluar bertugas, Su ingat lagi,
Su sedang nak bangun sepertiga malam untuk solat malam. Nak pergi dapur nak ambil wuduk. Masuk dapur selalunya Su tak pernah buka lampu. Begitu juga dengan rumah lama terbawa rumah kakak ni. Masuk dapur tak perasan. Bila dah lalu baru ternampak kakak ipar sedang duduk dekat meja makan dalam gelap. Bila nampak tak cakap apa-apa, terus masuk tandas ambil wuduk. Keluar dari tandas tengok kakak ipar dah tak ada. Mungkin dah masuk dalam agaknya. Tak apa, kata Su terus solat. Solatlah sepertiga malam, solat malam. Beberapa hari kemudian, yang menakutkan sangat-sangat, Kisi, bila Su nak cari sajadah yang Su gunakan untuk solat, hilang. Tanya kakak, dia kata tak nampak. Dia kata suruh gunakan kain yang dia kasih tu. Tanya abang ipar pun tak nampak. Mana pula kain ni, sejadah hilang. Cari satu rumah Kisi. Alangkah terperanjatnya apabila Su dah solat buat kali kedua, tekak ni terasa haus. Nak minum air, pergi dapur. Apabila sampai ke dapur, terperasan dekat belakang tempat simpan beras, sejadah Su Kisi, ada orang lipat dan sembunyikan di belakangnya. Angkat, nak tanya kakak ipar dengan abang ipar, takut mereka ingatkan Su nak tuduh. Buat bodoh je lah. Selamatlah tinggal rumah kakak ipar selama seminggu saja, 7 hari. Kemudian rumah dah siap, baru balik ke rumah. Hairan Kisi, duduk di dunia tak solat. Dan yang lain-lain saya tak boleh bacakan. Ini mungkin terlampau peribadi lah Su. Terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman anda Su. Jadi saya akan ketengahkan kiriman SMS pada malam ini. Kalau selalu saya baca email, malam ini saya akan mulakan dengan kiriman SMS sebab memang cukup menarik. Kisah yang diketengahkan dikongsi bersama Pak Cik Amin pada malam ini. Kisah ini berkisahkan perkara yang berlaku di tanah perkuburan Islam. Kisi. Saya, Pak Cik Amin, ingin berkongsi pengalaman berikut ini. Terima kasih kerana membaca kiriman awal tadi yang dikirimkan oleh anak saudara saya Amin. Dan saya suka mendengar rancangan MJ12, tapi tidak selalu. Bila ada peluang kesempatan, khususnya di Singapura, barulah dapat saya mendengar. Ini kerana saya kadang-kala akan berada di seberang tambak, kadang-kala akan berada di beberapa kawasan Kepulauan Riau. Bukan apa Kisi, dah tugasan sebagai seorang tukang obat. Sana-sini akan saya turun untuk berikan bantuan. Saya juga ada perguruan. Saya tak nak sebutkan perguruan siapakah yang saya maksudkan saya belajar darinya. Tapi perguruan ini yang pasti bukan dari Singapura. Saya ingin berkongsi pengalaman. Antara perkara yang harus saya lakukan sebelum saya akhiri, sebelum saya katanya di sini dalam open inverted comma, graduate, tamat pengajian saya, tamat apa yang saya pelajari sebagai seorang pakar, saya harus pergi ke tempat-tempat seperti hutan-hutan, rumah-rumah kosong dan juga tanah-tanah perkuburan untuk bertapa dan mendampingi makhluk-makhluk halus. Di situ untuk menguji kekuatan semangat saya berdepan dengan makhluk-makhluk ini. Perkara ini saya ingin ketengahkan berlaku, bukan tempat lain tetapi di Singapura ini sendiri. Apa yang berlaku, saya masuk ke tanah perkuburan, dikatakan pada 15 hari bulan bila bulan mengambang. Dan tak kiralah bulan berapa, tak kira hari apa, asalkan 15 tarikhnya dan waktu itu adalah bulan mengambang. Kadang-kadang tarikh 15, bulan tidak mengambang penuh. Kena pilih Kisi. 15 hari bulan mengambang penuh, saya harus pergi ke tanah perkuburan dan duduk di sana bertapa. Dari pukul 12.30 malam sampailah pukul 4 pagi. Bertapa dan saya akan diuji. Datangnya makhluk-makhluk ini akan mengganggu saya, menguji kekuatan semangat saya. Tapi saya tidak ingin bercerita tentang bab itu. Saya ingin ketengahkan. Saya ternampak Kisi pasangan. Ya tak tahulah, mungkin tunang, suami isteri ataupun kekasih, boyfriend, girlfriend, kata Pak Cik Amin.
berada di tanah perkuburan sedang menunggang motosikal. Bila saya nampak mereka dari jauh, saya angkat tangan saya sambil hidup matikan lampu solo saya. Budak ini sedang menunggang motosikal menuju ke arah saya. Jadi dia berhenti. Saya tanya dia, apa korang buat kat sini? Tak ada, cik. Kita adventure pusing-pusing ada. Kau tahu tak, kau masuk tempat ni, pakaian macam ni, kau keluar sekarang. Saya marah budak tu. Tiba-tiba kisi, budak ni marah dekat saya. Apa saya tak berjalan ke? Kubur ni pakcik punya ke? Saya diam. Dia marah. Budak yang duduk kat belakang, budak perempuan tu, berkali-kali kata Pakcik Amin ni, cakap dengan mungkin kekasihnya, Sudahlah, jangan gaduh. Sudahlah, kita keluar. Kisi, bila budak tu nak berlalu pergi, saya hulurkan sesuatu pada budak perempuan. Awak ambil ni, apa-apa awak telefon saya. Bila mereka keluar, Kisi nak tahu apa saya nampak. Dekat tempat duduk belakang yang diduduk oleh wanita tu, ada box, kotak untuk simpan barang. Dekat atas kotak tu, bila motosikal tu berlalu pergi, ada orang duduk dekat atas kotak. Saya dah tahu ada benda yang tak kena. Tapi kata Pakcik Amin, saya tak boleh halau benda tu di situ juga. Sebab saya ada tugasan yang harus saya lakukan. Kalau tidak, saya akan terlepas peluang untuk tamatkan pengajian saya. Dan memang situ susah. Tempat kampung dia. Kita halau, dia datang. Kita halau, 1000 akan datang. Jadi terpaksa saya suruh mereka pulang dulu. BKC katanya, 2 hari kemudian, saya dapat panggilan telefon dari seorang lelaki. Dia kata anaknya kena rasuk, boleh tolong datang. Saya datang rumah, terperanjat kisi, nampak mat motor tu berada di ruang tamu. Bila nampak saya dah terkejut. Dan rupa-rupanya yang telefon bapa kepada perempuan yang masuk tanah perkuburan dengan lelaki ini. Dapat tahu di sana mereka hanya pasangan kekasih saja. Saya beritahu dekat bapa budak perempuan ni, awak tahu tak, kekasih anak awak ni bawa anak awak tunggang motosikal masuk dalam tanah perkuburan. Kisi, budak tu kena tumbuk kisi. Yalah, pasal dialah anaknya hidup sengsara. Dan Kisi kena marah berbakul-bakul. Budak tu cuma diam dan tak boleh bersuara. Setelah saya ubatkan, saya harus datang beberapa kali lah. Bukan senang nak menghalau, sebab benda ini dah betul-betul suka dan berkenan sangat dengan anak pakcik ini. Setelah lebih kurang 2 minggu lebih, saya datang pulang, akhirnya dapat menghalau makhluk yang menghantui. Kisi, saya ingin minta bantuan kepada semua para pendengar yang muda-muda ataupun yang tidak mempunyai apa-apa tujuan. Ya, kalau nak pergi kubur menziarahi si mati untuk memberikan kesedaran pada diri kita yang kita satu hari akan mati, persilahkanlah, kata Pakcik Amin. Kalau nak pergi ke kubur, mungkin nak bersihkan kubur, dipersilahkanlah. Tapi kalau nak pergi ke kubur untuk mencari naas, adventure, nak jumpa hantu, tolonglah batalkan niat. Sebab yang akhirnya akan terkena diri sendiri. Terima kasih dan selamat tengah malam. Mendapat pandangan daripada Ober Mardi. Kata Ober, apa khabar KC? Dari tadi dengar MJ12 ni, niat di hati tak nak beri komen sebab hanya nak dengar lah. Tapi bila KC kongsi banyak kisah-kisah peristiwa ibu, ayah mengalami anak balik lewat, saya pernah menghadiri beberapa kes yang mana anak perempuan balik lewat. Kenapa selalu yang perempuan terkena? Pastinya ramai yang tertanya. Memang benar KC, yang perempuan terkena selalunya mereka, kaum wanita ni lebih emosi daripada lelaki. Makhluk halus suka bermain dengan emosi manusia. Pastinya juga, kata Ober Mardi, sebab itulah wanita dipilih supaya senang bermain dengan emosi menakut-nakutkan. Lelaki ni lebih tegap, lebih berani dan lebih tak suka fikir benda-benda sedemikian rupa. Berbalik kepada pengalaman saya, pernah saya dipanggil di salah sebuah kondominium. Seorang budak ni balik lewat malam. Bukan sekali, malah dah beberapa kali. Ibu ayah nasihat tapi tak dengar. Kes yang menakutkan ini
bila kita balik lambat, Casey, bukan saja makhluk halus itu akan ganggu, kata Uber. Bukan saja makhluk halus itu akan ganggu orang yang balik lambat. Malah kalau dalam rumah tu ada penghuni wanita yang lain, seperti adik, seperti bayi perempuan, ibu anda dan sebagainya, benda tu lebih suka. Kalau mungkin dia ikut anda, semangat anda lebih lah. Dia akan tengok ada bayi kecil, dia akan mengganggu bayi tersebut. Kes yang saya hadiri ini, budak ni balik liwat, bukan dia terkena gangguan. Yang terkena adiknya yang berusia 8 tahun. Hampir-hampir meragut nyawa. Ibunya nak ke dapur untuk ke tandas. Untuk mengambil segelas air. Selepas keluar dari tandas. Pengalaman, kata Uber, ibunya ternampak adiknya sedang nak tarik kerusi panjat tingkap dapur seolah-olah nak terjun. Nasib baik ibu nampak, sempat lari tarik tangan adiknya. Meronta, seolah-olah nak dilepaskan. Si isteri panggil suami datang. Suami isteri dengan kakaknya sekali pegang, tapi adiknya begitu kuat, tenaganya yang dirasuk. Saya dipanggil untuk membantu. Selalunya, kata Uber, benda-benda macam ni akan hapus dengan begitu mudah kalau kita baca surah-surah ruqyah yang memang ditakuti oleh makhluk jin. Kalau orang-orang Melayu kita panggil hantu. Setelah baca, benda tu keluar. Periksa dipendekkan cerita, kata Uber. Rupa-rupanya kakak bawa balik, sebab kakak selalu balik malam. Adik yang terkena. Jadi sama-samalah kita renungkan. Kalau ganggu kita yang balik malam, satu hal. Tapi kalau ganggu orang dalam rumah, memang tak patut. Terima kasih, Casey. Di mana pendengar kita yang bernama Nuraini berkongsi satu gangguan yang beliau selalu hadapi. Beliau baru saja berpisah dengan suami. Dan perpisahan ini hanya beliau dengan suami sajalah yang terlibat setelah berumah tangga selama 5 tahun, tidak ada cahaya mata. Dan beliau juga telah pun pulang ke rumah ibunya yang terletak di sebuah kawasan di Singapura. Sejak, kata Nuraini, beliau berpindah ke rumah ibunya, dia tidur malam, ada kalanya dia akan mimpi benda yang menyeramkan, menakutkan, dan ada kalanya dia akan dengar di luar rumah seperti ada orang berjalan dan ketuk-ketuk tingkap bilik tidurnya. Dalam kiriman Nuraini kepada saya, lagi kata beliau, kadang-kadang saya akan dengar, Casey, suara orang selepas dia ketuk tingkap, dia akan menyebut nama saya. Beberapa kali, Casey. Ini membuat saya rasa takut sangat. Nuraini. Saya bangun dari katil, saya pergi bilik mak saya. Saya pergi bilik ibu saya, di mana ibu saya sedang tidur. Dan saya akan tidur sekatil dengan ibu saya lah. Keesokan harinya, saya sebenarnya takut nak beritahu ibu. Takut nanti ibu juga akan terjejas. Dan pernah sekali, bila saya berada di luar dengan kawan-kawan saya, jam 10 lebih malam, ibu saya telefon. Ani kat mana Ani kat luar, mak. Pukul berapa Ani nak balik? Lagi setengah jam Ani balik. Boleh balik cepat tak Ani? Kenapa, mak? Sebabnya, Casey, saya rasa terperanjat. Beliau ni tak pernah pun tanya saya dekat mana, buat apa, pukul berapa nak balik. Tidak pernah. Malah malam tu bila dia telefon, suaranya agak resah gelisah, suaranya agak takut. Suruh saya balik lebih awal, kalau boleh lah. Bila saya tanya kenapa, dia kata nanti balik mak ceritakan. Saya sampai rumah, Casey. Selepas letak telefon, malam tu juga saya balik ke rumah saya. Bila sampai rumah, saya ketuk pintu. Mak saya dekat depan. Tutup pintu, kemudian saya tanya, mak, kenapa, mak? Tadi mak dengar
Ada orang ketuk pintu beri salam. Mak tengok dekat lubang pintu ni, tak ada orang kat luar. Jangan-jangan dia ketuk salah rumah tak, Mak? Sebab tu dia lari. Tak. Kalau salah rumah sekali tak apa. Banyak kali tau ni. Dahlah, Mak, jangan fikir bukan-bukan lah. Agaknya salah rumah je lah. Mak tak rasa salah rumah. Suara dia seram. Pendengar Ria, mak saya pada malam tu pun kata pada saya lah, malam ni boleh tak kalau Ani tidur dengan mak? Boleh, Mak, boleh. Sebenarnya saya pun takut isi bila mendengar apa yang diceritakan. Bila tidur dengan mak saya kejut isi. Tak tahu jam berapa lah. Mak kejutkan saya. Ani bangun ni. Ani. Saya bangun, Kisi. Pendengar Ria 897 kata Ani, beliau bangun apabila mak kejutkan pada waktu malam tengah tidur. Saya tanya mak saya kenapa. Ani dengar tak ni? Ani dengar tak? Siapa tu mak ketuk-ketuk? Pendengar Ria 897. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kisi, mak saya kata, suara itulah yang tadi mak dengar ni kat rumah. Ni siapa tu ni? Kisi ini berlaku selepas saya berpisah dengan suami. Saya duduk rumah mak saya. Saya rasa macam saya ni pembawa masalah kepada mak. Saya pernah beberapa kali kata mak, kalau gangguan ni berterusan, Ani rasa Ani nak pindahlah rumah lain. Biar Ani tinggal seorang, Ani sewa rumah. Ani tak sanggup lihat mak kena ganggu macam ni. Mak saya menangis, katanya janganlah ni. Masalah ni boleh kita awak atasi, katanya. Dan Kisi berterusan gangguan. Dah 2 orang pakar kita datang panggil. Tapi pakar tu kata, kalau dalam rumah dia boleh tolong, dekat luar rumah ni masalah. Sebabnya luar rumah tak ada tempat nak dipagar. Kita boleh halau, nanti dia datang balik. Kita boleh suruh pergi, dia datang balik. Tapi yang penting katanya, dia tidak masuk dalam rumah, itu yang baiklah. Dekat luar rumah, tawakal aja lah. Mungkin setelah beberapa kali dia hantar, dia dah penat, dia akan berhenti, kata pakar tu. Tapi tak berhenti-henti, Kisi. Hampir setiap malam benda ni berlaku. Terima kasih. Selamat tengah malam. Dari Nuraini. Nama saya Zulfadli. Tolong bacakan pengalaman peristiwa yang saya alami ketika saya menjalani perkhidmatan negara. Waktu itu kami sedang adakan latihan di dalam hutan. Dan waktu itu juga kami sedang berehat. Saya tidak pasti pukul berapa sebenarnya kejadian ini berlaku. Tapi apa yang pasti, kejadian berlaku pada waktu malam ketika platoon saya sedang berehat. Berehat seketika sebelum kita teruskan route march kami. Pendengar Ria 897, Zulfadli mengalami peristiwa ini ketika dia menjalani perkhidmatan negara. Kami semua duduk. Ada yang sandar dekat pokok. Ada pula yang duduk di atas rumput. Ada yang berdiri. Ada juga sedang minum dan makan. Pendengar Ria 897, saya dan 2 orang rakan menghampiri sebatang pohon yang besar. Nak duduk, nak sandar dekat pohon itu. Saya sampai dulu. Saya baru nak duduk. Salah seorang daripada teman, kami bertiga, salah seorang daripada teman menegur. Katanya, Fadli, jangan duduk sinilah. Kita pergi tempat lain Sebenarnya, Kisi, kita dari tadi sebenarnya cari tempat yang sesuai. Bila dah jumpa, dia kata jangan duduk.
Jadi saya kata pada dia, kenapa dengan kau ni? Sini tak ada orang, duduklah. Aku penat lah. Jangan duduk sini, cakap jangan duduk sini. Dengar cakap aku, tolonglah. Kau tak nak duduk ke diri? Aku nak duduk. Jadi Kisi, saya duduk dan saya sandar dekat pokok tu. Teman saya seorang lagi, Imran, pun duduk bersama dengan saya. Rakan saya yang menghalang ni bernama Firdaus. Tiba-tiba dia kata, korang dua degil, korang duduk sini sorang-sorang, aku nak belah. Dia terus jalan dan tinggalkan kami berdua. Jadi saya dengan Imran, katanya Zulfadli, duduk berbual. Kenapa dengan si Firdaus tu? Entahlah, aku tak tahulah. Penat agaknya tak? Bawa bodoh lah. Kami keluarkan botol air, kami keluarkan biskut yang kami bawa bersama untuk makan. Sedang kunyah biskut, berbual-bual, tiba-tiba teman saya duduk sandar dekat pohon. Teman saya duduk menghadap saya. Jadi dia nampak belakang saya ni pokok. Rakan pendengar Ria 897, ini yang berlaku. Rakan-rakan yang lain berada agak jauh daripada tempat kami duduk. Bila teman saya ni, katanya Zulfadli, yang bernama Imran, duduk di hadapan saya, memandang belakang saya boleh nampak tau Kesi. Terus dia berdiri, dia pun kata, Fadli, jom kita belah Fadli. Sekarang Fadli, jom kita belah. Kenapa dengan kau ni? Fadli, jom kita belah Fadli. Sekarang Fadli. Pendengar Ria 897, setelah teman saya Imran berkali-kali suruh angkat kaki jalan, saya tanya, kenapa dengan kau? Kau dengan Firaus samalah. Tak boleh tengok orang rest ke? Tiba-tiba dekat belakang Kisi, di belakang saya tak nampak. Sebabnya bila dah dengar bunyi yang seram, siapa yang nak pergi toleh? Pendengar Ria 897, pada malam itu, di belakang saya, katanya Zulfadli, saya tak nampak. Tapi saya yakin, saya dengar suara perempuan tua seperti dalam keadaan terketa-keta di belakang saya. Saya bangun, saya nampak si Imran dah pusing jauh. Saya lari, ikut belakang Imran. Kemudian, Firdaus nampak kami datang. Aku dah cakap dengan korang kan, suruh angkat kaki jalan kan, korang degil kan? Saya tanya, Imran, kau nampak apa? Kenapa apa? Imran kata, dah, jangan cakap lah. Pendengar Ria 897, saya memang nak tahu apa yang berlaku. Akhirnya, setelah latihan pada malam itu, kami pun baliklah ke tempat kami, tempat latihan kami. Kemudian, saya tanya pada mereka. Firdaus menceritakan, bila saya sedang duduk menyandar dekat tembok, dekat itu pokok, katanya di belakang saya kelihatan ada perempuan hitam sedang berdiri merenung ke arah kami berdua. Itulah yang buat dia tergamam. Terima kasih Casey, dan selamat tengah malam. Selamat pagi kepada semua pendengar Ria 897, dan berjumpa kita sekali lagi pada tengah malam ini untuk saya berkongsi pengalaman dalam rancangan misteri jam 12. Pendengar Ria 897, setiap apa yang bakal saya ketengahkan, setiap kisah yang anda bakal dengar dari panggilan telefon,
dari bacaan kiriman email, anggaplah semua sebagai satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terlampau taksub sehingga anda terikut-ikut dengan apa yang diceritakan. Misteri Jam 12 100% hanya hiburan sahaja. Sekiranya anda ingin berkongsi pengalaman, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Dan pada malam ini juga saya akan cuba buka talian untuk anda berkongsi. Saya harap yang nak telefon saya, kalau boleh untuk ke udara, jangan untuk off air. Satu. Yang satu lagi, kalau nak berkongsi pengalaman, biar ringkas, jangan terlampau panjang. Dan jauhkan diri dari radio supaya anda tidak terganggu bila anda berkongsi pengalaman anda dalam Misteri Jam 12. Setiap malam, pelbagai kisah saya bacakan. Dan malam ini tidak terkecuali, saya akan ketengahkan juga kisah. Ini kiriman daripada mana ni? Pendengar kita. Yang ini daripada Fatin. Merupakan seorang peminat MG12 berasal dari Brunei Darussalam. Dan kisah yang diceritakan ini ketika beliau bercuti di Malaysia. Kisahnya akan saya sentuh selepas pesanan-pesanan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Fatin. Saya adalah seorang peminat rancangan MG12 berasal dari negara Brunei Darussalam. Pengalaman yang saya nak kisi bacakan, yang ingin saya ceritakan dalam rancangan ini, apabila saya dan suami bercuti di Kuala Lumpur. Peristiwa yang tak dapat dilupakan ini berlaku pada tahun 2005. Pada waktu itu, kami telah pun penat membeli belah, berjalan, makan dan pulang ke hotel kami sekitar jam 10 lebih malam. Itu merupakan hari yang kedua kami berada di sana. Percutian kami di Kuala Lumpur adalah sepanjang 5 hari, 4. Malam yang kedua, pulang ke hotel sekitar jam 10 lebih malam. Suami pun dah kepenatan, saya pun sama. Barang penuh di tangan kiri dan kanan kami. Masuk saja dalam bilik hotel, tolak pintu, letak barang depan tepi pintu, iaitu di depan bilik inilah. Dan kemudian tanggalkan sepatu, saya terus berjalan ke katil dan baringkan diri saya di atas katil kerana kepenatan sangat-sangat. Suami saya ni lain sikit. Suami saya macam mana punya penat pun, dia tetap akan ambil tuala, masuk dalam tandas, dia akan mandi, bersihkan diri dahulu. Saya pula, saya perlukan berehat. Mungkin 15 minit, 20 minit, barulah dah hilang rasa penat, saya akan mandi dan bersihkan diri. Jadi biasalah, bila masuk dalam bilik hotel kami, suami saya mencapai tuala dan terus masuk ke dalam tandas. Bilik hotel kami ni tak semua lampu yang kami buka. Saya pun malas nak bangun gisi. Saat saya masuk tu, bila letakkan kad di depan pintu, hanya lampu di koridor bahagian depan pintu dan juga lampu tandas yang menyala yang suami buka. Yang lain semua dimatikan. Begitulah kalau kami keluar. Ini menjadi satu tabiat sebenarnya. Di rumah pun sama, sebelum keluar rumah, lampu-lampu semua dimatikan. Sebab tu bila balik hotel, lampu semua dimatikan dan agak gelap kena buka satu persatu. Suami dah masuk tandas, saya pula malas nak bangun kisi. Betul punya malas, walaupun hanya buka lampu Swiss betul-betul ada di belakang saya. Kata Fatin, sedang saya baring, saya macam rasakan seperti ada orang dalam bilik hotel kami. Sebabnya dalam keadaan saya baring, saya pejam mata. Saya boleh rasa macam ada bayangan orang dekatkan wajahnya ke wajah saya ni. Jadi macam ada orang sedang membongkok sambil perlahan-lahan kepalanya dekat dengan muka saya. Yang pertama, saya dapat rasakan macam ada bayangan bergerak depan mata. Yang kedua, paling terperanjat apabila saya dengar orang menghembuskan nafas di muka saya saat saya sedang baring dan pejamkan mata pada waktu yang dimaksudkan tadi. Jadi bila perkara itu berlaku, saya buka mata lah terperanjat. Kemudian saya tengok kiri, tengok kanan, tengok tandas, suami masih dalam tandas sedang mandi. Lalu saya pun bersuara, Abang,
Suami menyaut dalam tandas. Abang tadi ada keluar tak? Tak adalah, tak ada, kata suami saya. Saya pun rasa terperanjat, Casey. Tak apa. Saya terus lelapkan mata. Kembalilah nak berehat sekejap. Tengah baring dekat atas katil. Tahu-tahu, Casey, TV dihidupkan. TV menyala dengan sendirinya. Saya buka mata dan saya pandang kiri kanan tengok siapa ni. Takkan suami aku, suami tengah mandi ni. Dan saya bangun nak tengok, nak cari bukti. Kalau suami saya keluar dalam keadaan basah, mesti kapet dalam hotel kami tu basah juga. Saya bangun, saya pergi tengok kapet sampai depan pintu tandas, langsung tidak basah. Saya bangun, pergi ke televisyen. Saya tutup TV dan saya baru terperasan, Casey. Alangkah terperanjatnya, dekat belakang TV tu, ada benda yang baru jatuh. Bila saya datang, saya angkat remote, saya tutup TV dan letak remote tu dekat tepi almari TV tu. Tiba-tiba terhentak kuat sangat dan ada sesuatu jatuh daripada belakang TV yang saya tak nampak. Cuma saya terdengar ada benda jatuh. Lalu saya menjenguk dekat belakang TV, saya nampak ada macam satu kotak kecil. Kotak kecil sebesar saiz kotak mancis. Saya pun buat bodoh lah, tidak indahkan apa yang saya nampak. Saya kembali dekat katil dan baring. Setelah lebih kurang nak dekat 10 minit suami dalam tandas. Akhirnya suami keluar dan giliran saya pula untuk mandi. Saya masuk dalam, dah bersihkan diri, saya keluar. Saya dengan suami dah mandi, waktu dah nak tidur ni, nak lelapkan mata. Kami suami isteri kalau tidur tak suka buka lampu. Memang tak boleh tidur, Casey. Jadi lampu ruang tamu itulah, bilik tidur tu yang telepon suami buka ketika dia keluar dari tandas, kami matikan. Lampu dekat koridor menghala ke pintu keluar masuk bilik hotel kami pun kami matikan. Malah semua lampu ditutup dan bilik hotel tu gelap segelap-gelapnya. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan. Setelah saya dengan suami dah tertidur, saya dikejutkan. Suami kejut saya. Fatin. Saya bangun dengan keadaan mengantuk. Kemudian, suami beritahu saya sesuatu. Fatin, suami kata pada saya. Fatin, ada bau tak sesuatu dalam bilik ni? Casey, dalam bilik kami, bau busuk sangat-sangat. Macam bau bangkai. Saya sampai tersedak, Casey. Bila bau tu datang, tersedak dibuatnya. Suami bangun, suami buka lampu. Suami tengok kiri, tengok kanan, bawah katil, tepi katil. Dari mana datangnya bau busuk? Lalu pendengar Ria 897 katanya, Fatin, kami menelefon pihak hotel untuk naik ke atas dan periksa. Bila pihak hotel sampai, buka saja pintu bilik hotel kami, sampai mereka pun tutup hidung sebab tak tahan bau busuk sangat-sangat. Jadi akhirnya setelah cari dan cari, tak jumpa apa sebenarnya yang bau busuk tu sangat-sangat. Pihak hotel telah pun memberikan kami bilik yang lain. Tiba-tiba saya teringat yang saya tadi ada ternampak benda dalam kotak terjatuh belakang TV. Saya pun beritahulah pada pegawai hotel tersebut. Saya tak pasti sebenarnya apakah benda tu, saya pun tak ada masa nak pergi periksa apa yang mereka jumpa. Kami dipindahkan ke bilik yang lain. Dan pada malam tu, Casey, rasa bila tinggal bilik yang lain, rasa lebih tenang sedikit jiwa saya. Betul, bilik yang pertama kami tinggal tu, hari yang pertama memang rasa macam sempit. Bilik tu seolah-olah macam gelap. Tapi bila pindah ke yang lain, lebih tenang dan lebih baik daripada yang pertama. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Fatin, pendengar MJ12 dari Brunei Darussalam. Itu ada kisah dari Fatin yang berasal dari Brunei. Terima kasih pada warga negara Brunei. Apa khabar Auda? Kiriman email yang saya terima dari Sasha. Dalam kiriman ini, Sasha menceritakan ini melibatkan arwah
makcik saudara beliau. Arwah makcik saudara beliau. Begini kisahnya. Arwah makcik saudara saya dah banyak buat kesilapan dengan adik-beradik yang lain. Satu ketika dahulu, hidupnya mewah. Mewah sangat-sangat. Sebab dia ni adalah seorang tukang ubat. Banyak membantu kononnya. Membantu. Quote unquote kata beliau. Mereka yang memerlukan bantuan dari beliau sebagai seorang tukang obat tradisional. Kalau disebutkan tukang obat, obat-ubatnya ni bukanlah obat-ubat yang boleh kita dapatkan di farmasi. Jadi kata Sasha, dia juga banyak menganiaya adik-beradik. Adik-beradik dah banyak kali nasihat dia supaya jangan buat kerja yang kotor ini. Tapi dia cakap, kubur aku jawab. Kubur korang jawab. Kenapa korang susah hati sangat dengan aku? Ini cara aku cari rezeki. Aku tak curi. Aku berkhidmat untuk bantu orang. Yalah, ada adik-beradik yang nasihatkan, janganlah bermain dengan api. Janganlah berurusan dengan syaitan. Tapi dia degil. Sampaikan pada satu hari, mungkin ilmu yang dia miliki tidak dalam. Sampaikan dia jatuh sakit. Perlahan-lahan, tubuh yang gempal gebu, perlahan-lahan dimamah dari dalam. Sampaikan badannya susut, dan terus susut. Perlahan-lahan harta bendanya hilang. Hilang satu persatu. Rumah pun terpaksa dijual. Ataupun dikembalikan kalau tak silap saya. Dan tak ada tempat tinggal, Kisi. Tidak ada tempat tinggal? Ibu, kata Sasha, ibu saya sebagai kakak kepada makcik saya ni. Mengambil dan menerima makcik tinggal bersama dengan kami. Tanggungjawab seorang kakak. Walaupun adik pernah melukai dengan kata-kata yang tidak baik, degil, ungkal, tetapi air yang dicincang tidak akan putus. Saya dengan kakak saya, kata Sasha, tidak setuju. Malah bila ibu panggil makcik tinggal bersama dengan kami, beberapa minggu saya tidak bercakap dengan ibu saya. Saya faham itu tanggungjawabnya. Tapi dia pun ramai adik-beradik yang lain. Ibu saya ada 11 adik-beradik. Kenapa tanggungjawab ni ibu saya seorang saja yang perlu berikan kepada makcik saya? Jadi dipendekkan cerita, bila makcik duduk rumah kami, keadaannya semakin teruk. Badan seperti yang dikatakan tadi, mula-mula badannya gempal, gebu, berisi tubuhnya. Makin hari makin susut, sampai kurus kering. Hanya tinggal kulit saja. Bila dia duduk dalam bilik malam-malam hari, nanti dia akan, jangan kaca aku. Percakapan pun dah tak jelas. Mulutnya sentiasa berbuih. Air liur tak henti-henti mengalir. Dan yang paling saya tak suka, rumah menjadi bau busuk. Busuk sangat-sangat rumah. Masuk rumah, seolah-olah rumah ni penuh dengan najis. Macam nak muntah. Saya dah tak suka balik rumah. Dulu saya lah memang gemar balik rumah. Memang gemar duduk rumah. Tapi setelah arwah makcik pada waktu itu menetap dengan kami, rumah tu dah jadi tempat salin baju, mandi dan saya keluar. Pendengar Misteri Jam 12, bila makcik tinggal dengan kami, banyak perkara berlaku. Antaranya, dia akan bercakap sendiri.
Dia akan menangis. Cah! Cah! Makcik saya panggil saya Caca. Cah! 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 Tolong aku, Cah! Tolong aku, Cah! Sakit, Cah! Aku dah tak ada darah, Cah! Dia masih nak sedut darahku! Dalam hati saya ni, apa yang orang tua ni meripik? Nak tak nak saya bangun jugalah. Kenapa ni? Cah, tolong Cah, kaki aku. Kau tengok tu. Dia masih nak isap lagi darah kat kaki aku. Kau tengok badan aku ni dah kering. Aku tak tahan, Cah. Suruh dia balik, Cah. Suruh dia balik. Saya kan cakap, cik, mana ada orang? Makcik istighfar lah, istighfar. Makcik ikut saya istighfar, Astaghfirullahalazim. Saya suruh dia ikut. Tak boleh lah, Cah. Tak boleh. Hairan Casey. Perkataan yang begitu mudah, makcik saya tak boleh lafazkan. Mula-mula tak fikir tau yang bukan-bukan. Sampaikan pada satu malam, apabila saya keluar dari bilik, nak pergi ke tandas dekat dapur rumah saya. Kena lalu bilik makcik. Waktu tu, kalau tak silap saya selepas 12:30 malam. Jalan depan bilik makcik, saya terdengar. Bunyi apa tu? Saya menghampiri bilik makcik saya yang pintunya tidak tutup rapat. Ada renggang sedikit. Jadi dekat pintu yang renggang tu, saya cuba mengendap. Ya Allah, Casey. Mungkin saya salah nampak. Akan tetapi dekat atas katil makcik saya, kelihatan sekali pandang. Ini bukan tengok lama-lama. Saya tengok, ternampak benda yang menakutkan, terus saya pandang lain. Dalam hanya beberapa saat, saya nampak seperti ada seseorang, lidah panjang, sedang jilat-jilat. Tadi beliau katakan yang makciknya kalau tidur, air liur tak henti-henti mengalir, mulut berbuih-buih. Ada seseorang dekat katil, lidah panjang sedang jilat-jilat air liur makcik yang melilih. Daripada nak pergi tandas, saya batalkan niat. Saya masuk balik bilik. Bilik tidur saya kongsi dengan adik. Sebab dalam rumah ni cuma ada 3 bilik tidur. Oleh kerana makcik tinggal dengan kami, adik saya terpaksa beralah dan tidur sebilik dengan saya. Saya masuk balik dalam bilik. Masih lagi terbayang-bayang. Tak nampak wajah, tapi nampak macam ada orang sedang tunduk, rambut panjang. Nampak lidah sedang menjilat-jilat air liur makcik saya, Casey. Dipendekkan cerita, keadaan makcik saya semakin teruk. Sampaikan makcik saya meninggal dunia. Misteri Jam 12.